Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita baru berbincang tentang bagaimana sebenarnya pengajian anda, pengajian secara berkuliah sambil belajar dapat membantu anda untuk mendapat kelayakan lebih tinggi bersama tamu kita. Kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi untuk berbincang bagaimana apel dapat membantu anda mengisi mungkin kekosongan dari segi keperluan ijazah dan juga sarjana yang sangat menjadi sesuatu yang dicari oleh majikan-majikan dalam dunia 2022 ni. Sebab tak semua orang ada akses untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ada banyak faktor. Contohnya macam tadi kita kongsikan berkenaan dengan endowment tadi, masalah kewangan ya, bukannya tak nak menyambung pengajian, tapi sebabkan oleh faktor-faktor tersebut mereka tidak menyambung pengajian dan terus bekerja. Jadi pengalaman bekerja ini sebenarnya boleh membantu anda untuk meningkatkan taraf kehidupan anda, orang kata dalam konteks akademik, walaupun anda tidak melalui sepanjang pengajian ataupun orang kata modul-modul yang disediakan oleh pihak pendidikan sama ada awam ataupun swasta. Baik, Syul, sebelum kita bersama dengan tamu kita untuk berbincang tentang apakah itu apel, kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan di Adiniyah yang akan membincang tentang kempen Pertubuhan Adiniyah 2022 bersempena dengan sambutan Hari Raya Haji. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami. Ya, terima kasih. Apa? Assalamualaikum Ustaz, boleh dengar kami dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan jelas, alhamdulillah. Apa khabar? Okey, sihat alhamdulillah. Okey, mungkin sebelum kita bercakap dengan kempen yang dilaksanakan ini, mungkin pengenalan terlebih dahulu berkenaan dengan Pertubuhan Adiniyah ini. Silakan. Ya. Terima kasih Syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di rumah, selamat pagi Malaysia di hujung minggu ini. Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah yang melantik saya selaku duta pada tahun ini telah berpengalaman semenjak 1985 lagi. Bermakna hampir 40 tahun, 35 tahun. Syahida dah lahir ke masa itu belum? Ya, bermakna ia sudah establish begitu lama, hampir 40 tahun untuk menjalankan kerja-kerja kebajikan bukan sahaja di Malaysia, di negara-negara jiran, selatan Thailand, Myanmar, Bangladesh, Kemboja, khususnya kepada umat Islam yang minoriti, yang sangat fakir, miskin dan memerlukan. Bermakna bila ia telah mencecah hampir 40 tahun, ia cukup establish, bukan scammer, bukan kerja touch and go, sangat fokus. Dan kami dalam menguruskan ibadah korban ini dan akikah mempunyai 45 staf yang full time di seluruh Malaysia untuk menguruskan perkara ini dengan serius. Maka tuan-tuan, pengalaman 40 tahun ini menjadikan saya selaku duta bertambah yakin untuk turut sama-sama kempen korban 2020. Jadi saya petik satu hadis Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana," atau kama qala. Sesiapa yang mempunyai kemampuan keuangan tetapi dia tidak membuat ibadah korban pada ketika itu, maka jangan dekat tempat sembahyang raya kami. Hadis ini cukup memberi amaran. Nabi ini tidak ganas, tidak brutal, tapi dalam bab korban ini Nabi menegaskan dengan perkataan tersebut seolah-olah Nabi tak nak melihat muka orang yang sangat kikir kedekut dalam melakukan ibadah korban sedangkan dia berkemampuan. Imam Hanafi menyatakan daripada hadis ini, mengikut pengikut Imam Hanafi, ibadah korban adalah wajib. Manakala majoriti para ulama lain mengatakan sunat muakkad yang sangat-sangat digalakkan. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kamu dan akan memberikan kamu telaga Kautsar. Air yang kamu akan minum, hilang segala daki, hilang segala bakaran api neraka dan kamu akan kekal ke dalam syurga selama-lamanya. Kepadamu wahai Muhammad dan pengikut Muhammad. Ya, ada juga ahli tafsir yang mengatakan nikmat yang begitu banyak, nikmat oksigen free, nyawa, kesihatan yang manusia memang tak boleh bagi. Maka tanda kita syukur ini Allah menyambung firman-Nya, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka solatlah kepada Tuhan kamu dan sembelihlah binatang korban kamu. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau bahasa Arab disebut wanhar, wazbah, kita terjemahkan sama saja. Tetapi Arab ada membezakan di antara wanhar dengan wazbah. Wanhar merujuk kepada binatang sembelihan yang mahal, iaitu unta. Seolah-olah kita perlu memberikan tanda manifestasi cinta syukur kita kepada Allah
dengan menyembelihkan cinta dunia kita yang sebaik-baiknya, kalau boleh yang termahal sekali, demi untuk mensyukuri nikmatnya. Jadi semurah tuan-tuan kami menawarkan ibadah korban dan akikah pada tahun ini di Kemboja, tempat favourite kami sebab di situ antara tempat yang awal kami explore. Satu bahagian lembu daripada 7 bahagian yang boleh dikongsi adalah RM350 sahaja. Bermakna dalam setahun, Syuhaidah dan penonton di rumah, 365 hari dibahagikan dengan RM350. Bermakna satu hari kurang lebih 96 sen. Agak-agak nasi lemak lepas ke tak lepas, Syuhaidah? InsyaAllah lepas. InsyaAllah boleh. Tak lepas, RM1.50 ataupun mungkin lebih lagi. Tapi itulah tanda yang Allah nak tengok betul ke kita ni beriman, betul ke kita ni bersyukur, bertakwa. Sebab la yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah berfirman. Allah tidak pun tak nak dagingnya. Daging dibagi kepada fakir miskin. Dan tidak juga mahu darahnya sebab darah akan ditanam. Tetapi yang Allah nak tengok, betul ke mu ni sungguh-sungguh mensyukuri aku dan nak berkorban setahun sekali yang 96 sen tak sampai pun nilai harga nasi lemak sebungkus sehari yang memang tak lepas pun untuk tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun seekor kambing di Kemboja yang harga kat tengah tu RM650 sahaja. Manakala orang kata, Ustaz, sibuk kat luar negara, kat Malaysia tempat tumpah darahku. Tak ada ke? Ada, tetapi kita tahu bahawa Malaysia ini masih lagi status dia mengimport daging lembu dan kambing sebab tak cukup. Kalau ayam mungkin ada lebihan, boleh mengeksport. Maka ketika itu kos dekat Malaysia memang agak sedikit mahal, iaitu sebahagian daripada lembu RM850 sahaja. Dan manakala seekor kambing adalah RM1,200. Jadi ulama fiqh ada menyatakan, penonton di rumah iaitu ma la yudriku kulluh la yutraku jalluh. Kalau tak boleh buat semua, tak mampu kat Malaysia sebab mahal, walaupun dia afdal, kita nampak sendiri dekat negara kita sendiri, fakir miskin negara kita, la yutraku jalluh, jangan tinggal semuanya. Maknanya kita memberi option kalau tak mampu kat Malaysia, dekat Kemboja yang banyak fakir miskin dan minoriti umat Islam sana, yang bukan kerana tak ada daging, tak ada kambing, tak ada lembu, sebab mereka tak mampu untuk membeli kambing, hanya merasa nikmat makan daging setahun sekali hasil daripada korban tuan-tuan yang mulia sekalian. Kemudian ada satu lagi negara option kita yang kita teroka pada tahun ini yang baru, iaitu di Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah. Situ kita fokuskan hanya kambing sahaja. Kambing semurah RM450. Ada orang bertanya, Ustaz, dekat Saudi ni, dekat Mekah ni, bukan orang have-have ke? Itulah. Langit. Kemudian menara jam yang tinggi. Tuan-tuan, sebenarnya kita tahu seluruh dunia bertumpu ke Mekah dan ramai juga yang pergi ke Mekah ni hanya lepas tambak. Ketika tu, lepas tu mereka berpelesiran, tidur kat masjid, kekurangan makanan. Ini memang ada sepanjang tahun. Bahkan yang mungkin tuan-tuan tidak tahu, ada kerajaan Saudi membela negara-negara pelarian, khususnya dunia ketiga seperti Bangladesh, Myanmar, pelarian Pakistan. Bermakna di Mekah sendiri ada orang susah sepanjang tahun. Bermakna agihan daging ini akan diberikan direct kepada golongan ini. Walaupun kita tahu, tuan-tuan, ulama anjurkan 3 bahagian. 1 bahagian kepada peserta korban, 1 bahagian kepada fakir dan miskin, 1 bahagian lagi kepada yang meminta dan tidak meminta, bebas. Tetapi nama pun korban, Syuhaidah. Jadi kita korbankan dan sembelihkan cinta dunia kita. Kita bagi kesemuanya kepada fakir miskin. Ini lebih sesuai dengan maksud korban apa yang kita sayangi itu sendiri. Ya. Baik, Ustaz, untuk mereka yang berminat, bagaimana untuk mereka terus berdaftar untuk mendapatkan harga-harga yang ditawarkan dan juga memastikan bahawa mereka sempatlah untuk menunaikan ibadah korban pada tahun ini? Baik, kita sudah orang Jawa sebut around the corner. Sangat dekat dah sebab untuk ibadah korban 10 Zulhijjah dah hari raya korban, lepas tu 3 hari dalam 4 hari. Dan tak banyak badan yang sanggup masih membuka lagi sehingga ke saat ini. Maka kita untuk korban kita tahu waktu dia limited, kena cepat dan akikah sepanjang tahun. Itu sebab kita sasarkan dengan pengalaman kami hampir 40 tahun 100,000 peserta untuk korban dan akikah yang berlaku sepanjang tahun itu. Untuk itu, layari website kami di www.diniah.org.my/korban ataupun tangkap layar segera di kaca TV masing-masing atau boleh ulang tayang di FB Live yang boleh
tengok nombor-nombor yang tertera. Begitu juga dengan 2 hotline kami. Sebenarnya staf yang menyambut panggilan tu banyak. Tapi kalau kami kongsi semua nombor kepeningan buat tuan-tuan. Kami kongsi 2 hotline. Ya, kalau dia ada passing kepada nombor nama orang lain bukan daripada nombor yang saya akan nyatakan, tuan-tuan jangan kecil hati. Sebab kami nak melayan sebaik mungkin, terpaksa membahagi-bahagikan tugas untuk menjawab telefon, WhatsApp dan sebagainya. Hotline kami yang pertama Ustazah Hazwani di talian 011-5506-6972. Ya, ataupun satu lagi Cik Fatihah di talian 011-5583-2976. Kalau tak cakap dengan mereka, mereka kata nak passing kepada orang lain, jangan kecil hati tuan-tuan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz, kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita dahulukan ucapan selamat menyambut Hari Raya Haji kepada Ustaz sisi keluarga. Terima kasih. Dan semua penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.